Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan ayat majmuk. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks bahasa Melayu jilid 2 muka surat 31. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat membina ayat majmuk. Yang kedua, murid dapat memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks ayat majmuk. Pada pembelajaran yang lepas, kita dah belajar berkenaan ayat tunggal. Hari ini kita akan belajar berkenaan ayat majmuk. Ada perkaitannya, dan hari ini kita akan belajar dengan lebih mendalam apa perkaitan ayat majmuk dan ayat tunggal. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 31. Di dalam buku teks muka surat 31 ini memaparkan beberapa gambar berkenaan Nabila, Nasri dan datuknya pergi ke pantai untuk menangkap ikan. Dan di bawah gambar ini memaparkan petikan ataupun penerangan berkenaan gambar tersebut. Jadi yang berwarna biru ini ialah ayat majmuk. Nanti kita akan belajar berkenaan ayat majmuk. Sebelum kita belajar berkenaan ayat majmuk, jom kita baca terlebih dahulu cerita yang ada pada buku teks muka surat 31 ini. Lindungi lautan kita. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Banyak ikan mati di situ. Banyak burung mati di situ. Dan Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Lalu Nabila mencatat masa. Nabila mencatat lokasi. Dan Nabila berfikir. Nabila memegang telefon bimbit sambil Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar JAS. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS atau. Jadi kalau murid lihat ada ayat yang berwarna biru ini. Ayat yang berwarna biru ini bermaksud ayat majmuk. Jadi kita akan belajar terlebih dahulu berkenaan ayat majmuk sebelum kita bina ayat majmuk berdasarkan gambar yang telah diberikan. Dan kalau murid perasan ada perkataan yang berwarna merah ini. Perkataan yang berwarna merah ini itu ialah kata hubung. Jadi apa perkaitan kata hubung dengan ayat majmuk? Jom kita belajar berkenaan ayat majmuk. Jadi apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ini ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung. Maksudnya dekat sini, ayat majmuk ni sebenarnya berasal daripada dua atau lebih ayat tunggal dan digabungkan menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung ialah dan, atau, sambil, kerana, kecuali, lalu, tetapi, sedangkan, padahal dan banyak lagi kata hubung yang murid kena tahu. Jadi ini ialah contoh ayat majmuk. Sekarang cikgu berikan dua ayat tunggal, iaitu Aliyah pergi ke sekolah, Zahira pergi ke sekolah. Jadi kalau murid lihat ada persamaan antara frasa iaitu predikatnya iaitu pergi ke sekolah. Jadi yang membezakan ialah Aliyah dan Zahira. Jadi bagaimana kita nak gabungkan menjadi ayat majmuk daripada dua ayat tunggal ini, iaitu Aliyah pergi ke sekolah, Zahira pergi ke sekolah. Jadi dua ayat tunggal ini boleh digabungkan menggunakan kata hubung. Okey. Jadi kita lihat contohnya. Okey. Aliyah pergi ke sekolah. Jadi kata hubung yang kita akan gunakan ialah dan. Zahira pergi ke sekolah. Aliyah dan Zahira pergi ke sekolah. Jadi kalau murid lihat, kalau predikatnya sama, jadi kita boleh hubungkan dua subjek itu iaitu Aliyah dan Zahira ini menggunakan kata hubung dan Aliyah dan Zahira pergi ke sekolah. Okey, jadi dan ini ialah
kata hubung yang menghubungkan dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada dua ayat tunggal yang cikgu berikan. Yang pertama, Syafiq makan nasi. Yang kedua, Syafiq makan kek. Jadi kalau murid lihat, daripada ayat ini ada persamaan, iaitu Syafiq makan, Syafiq makan. Yang membezakannya ialah nasi dan kek. Jadi bagaimana kita nak menggabungkan menjadi ayat majmuk? Jadi dua ayat tunggal ini boleh digabungkan menggunakan kata hubung. Tetapi kata hubung apa? Jadi murid kena ingat, kalau mempunyai frasa ataupun predikat yang sama, contohnya Syafiq makan, yang membezakannya ialah objeknya, iaitu nasi dengan kek. Jadi kita boleh gabungkan menggunakan kata hubung. Dan Syafiq makan nasi, Syafiq makan kek. Jadi kita gabungkan jadi Syafiq makan nasi dan kek. Ingat, kalau ada persamaan antara predikat ataupun frasa, kita boleh gabungkan menggunakan kata hubung. Dan Syafiq makan nasi dan kek. Sekarang kita lihat kepada contoh ayat majmuk yang ketiga. Kita lihat dua ayat tunggal yang cikgu berikan. Yang pertama, kaki saya berdarah, saya terjatuh di padang. Jadi dua ayat tunggal ini, kalau murid lihat, tidak ada persamaan antara subjeknya, tidak ada persamaan antara predikatnya. Tak ada persamaan langsung. Kaki saya berdarah, saya terjatuh di padang. Jadi kalau murid lihat, sebenarnya ada perkaitan antara dua ayat tunggal ini. Kaki saya berdarah, saya terjatuh di padang. Kalau murid lihat, ayat tunggal yang kedua ini menyatakan tentang sebab. Jadi dua ayat tunggal ini boleh digabungkan menggunakan kata hubung apa? Dia boleh digabungkan menggunakan kata hubung kerana. Jadi ingat murid-murid, kalau untuk menyatakan sebab, kita kena menggunakan kata hubung kerana. Jadi nak menggabungkan dua ayat tunggal ni, kalau murid lihat ada perkaitan dan ayat tunggal ni menyatakan sebab apa kaki dia berdarah, sebab saya terjatuh di padang. Jadi kita boleh gabungkan menjadi kaki saya berdarah kerana saya terjatuh di padang. Jadi ini ialah ayat majmuk daripada dua ayat tunggal yang cikgu berikan. Seterusnya kita lihat kepada contoh ayat majmuk yang keempat. Razak mengambil sebuah buku cerita, Razak membaca buku cerita itu. Ini ialah dua ayat tunggal yang cikgu berikan. Jadi murid lihat, ada tak persamaan antara subjek ataupun predikat? Jadi kalau murid lihat, ada persamaannya, iaitu subjeknya iaitu razak. Tetapi kalau kita lihat predikatnya, mengambil sebuah buku cerita, membaca buku cerita itu. Jadi kalau murid lihat, sebenarnya ada perkaitan antara dua ayat tunggal ini. Apa perkaitannya? Bagaimana kita nak gabungkannya? Jadi kita mesti menggunakan kata hubung yang sesuai. Jadi apa kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan? Jadi kalau murid lihat, sebenarnya ayat tunggal yang kedua ini menyatakan tentang aktiviti yang berlaku selepas ayat tunggal yang pertama. Razak mengambil sebuah buku cerita, kemudian Razak membaca buku cerita itu. Jadi bagaimana kita nak gabungkan? Kita boleh menggunakan kata hubung apa? Kita boleh menggunakan kata hubung lalu. Ingat murid-murid, untuk menyatakan aktiviti yang seterusnya, kita boleh menggunakan perkataan lalu. Contohnya, Razak mengambil sebuah buku cerita, Razak membaca buku cerita itu. Jadi kita gabungkan, Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku cerita itu. Ingat murid-murid, kalau kata hubung lalu ini untuk menyatakan aktiviti yang berlaku secara berterusan. Sekarang kita lihat kepada contoh ayat majmuk yang seterusnya. Aaron makan nasi, Aaron menonton televisyen. Ini ialah ayat tunggal lah. Dua ayat tunggal yang cikgu berikan. Jadi apa perkaitannya? Kalau murid lihat, Aaron makan nasi,
Aaron menonton televisyen. Sebenarnya ada perkaitan. Ini ialah dua aktiviti yang berlaku pada masa yang sama. Jadi Aaron makan nasi masa dia tonton televisyen. Jadi apa kata hubung yang sesuai? Kita boleh menggunakan kata hubung sambil. Aaron makan nasi sambil Aaron menonton televisyen. Jadi kita gabungkan Aaron makan nasi sambil menonton televisyen. Jadi ingat murid-murid, ayat majmuk ini ialah digabungkan dua ayat tunggal ataupun lebih ayat tunggal menggunakan kata hubung. Jadi inilah 5 contoh mudah yang cikgu boleh berikan. Harap murid boleh faham. Jadi jom kita bina ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberikan dalam buku teks. Sekarang kita akan cuba membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita berdasarkan gambar yang telah diberikan. Jadi kita lihat kepada gambar yang pertama, telah dibina ayat majmuk yang bersesuaian lah. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Okey, jadi ada kata hubung sambil. Okey, mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Okey, ini ialah ayat majmuk lah. Okey, jadi kita lihat kepada gambar yang kedua. Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Okey, jadi ini pun ialah ayat majmuk sebab ada kata hubung lalu. Sekarang kita akan cuba bina ayat majmuk berdasarkan dua ayat tunggal yang diberikan, iaitu banyak ikan mati di situ, banyak burung mati di situ. Jadi kalau murid lihat, okey, ada persamaannya, iaitu predikatnya, iaitu mati di situ, mati di situ. Jadi yang membezakan ialah banyak ikan, banyak burung. Okey, subjeknya berbeza. Jadi kita perlu menggunakan kata hubung dan. Okey, dia dah beri Jadi bagaimana kita nak gabungkannya? Okey, banyak ikan dan burung mati di situ. Okey, itu ialah contoh ayat majmuk yang cikgu boleh berikan untuk ayat tunggal yang telah diberikan pada gambar yang kedua. Okay, jadi ini ayat majmuknya, iaitu banyak ikan dan burung mati di situ. Okey, sekarang kita lihat kepada gambar yang ketiga. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Okey, lalu ini ialah dua aktiviti yang berterusan. Kalau kita lihat, okey, Nabila keluarkan telefon bimbitnya lalu menangkap gambar. Jadi bagaimana kita nak buat ayatnya? Okey, Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Okey, tak perlu tulis Nabila dua kali sebab subjeknya sama, tulis sekali saja. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Okey, jadi ini contoh ayat majmuk. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Okey, sekarang kita lihat kepada ayat tunggal yang seterusnya, dua ayat tunggal yang seterusnya yang kita akan gabungkan menjadi ayat majmuk. Nabila mencatat masa, Nabila mencatat lokasi. Jadi kalau kita lihat ada persamaannya, iaitu Nabila mencatat, Nabila mencatat. Jadi yang membezakan ialah masa dengan lokasi. Jadi kita boleh gabungkan menggunakan kata hubung dan Nabila mencatat masa dan lokasi. Okey, jadi ini cadangan ayat majmuknya, iaitu Nabila mencatat masa dan lokasi. Okey, sekarang kita lihat kepada dua ayat tunggal yang seterusnya. Okey, Nabila berfikir. Nabila memegang telefon bimbit. Jadi kata hubung yang diberikan ialah sambil. Sambil ini ialah dua aktiviti ataupun dua perbuatan yang berlaku pada masa yang sama. Jadi kita boleh cakap Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Jadi tak perlu tulis Nabila dua kali sebab Nabila tulis pada awal-awalnya sahaja pun dah cukup. Jadi ini cadangan ayatnya, iaitu Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Sekarang kita lihat kepada dua ayat tunggal yang seterusnya. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar. Jadi
diberi kata hubungnya iaitu atau. Atau ini bermaksud dia nak memilih antara dua. Jadi Nabila ni nak telefon ke nak menulis surat. Jadi bagaimana kita nak gabungkan ayat? Okey, jadi kita boleh tulis Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Okey, jadi ini semua ni adalah cadangan ayat majmuk yang cikgu boleh bantu murid-murid lah. Jadi kalau murid ada cadangan ayat majmuk yang lebih sesuai, murid boleh gunakan. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 35. Jadi arahannya kita perlu membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Jadi ayat tunggal telah diberikan beserta kata hubung yang akan digunakan untuk digabungkan ayat tunggal tersebut menjadi ayat majmuk. Jadi kita akan belajar berkenaan bioplastik ataupun kita sebut bioplastik lah. Okey, bioplastik ini sebenarnya kalau murid boleh baca kat info ini, biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji daripada jagung dan ubi kentang. Itu maksud bioplastik ataupun bioplastik. Jadi kita akan cuba membina ayat majmuk yang bersesuaian berdasarkan 6 pasangan ayat tunggal yang telah diberikan. Jadi kita baca terlebih dahulu. Gunalah bioplastik. Bioplastik mudah diperoleh. Bioplastik mesra alam. Jadi kata hubungnya kita akan gunakan dan. Bioplastik sangat sesuai. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Kita akan gunakan kata hubung kerana. Bioplastik mudah terurai, plastik biasa sukar terurai. Okey, jadi kata hubungnya ialah tetapi. Bioplastik mudah dilupuskan. Bioplastik boleh dijadikan baja. Kita boleh menggunakan kata hubung serta. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. Bioplastik melestarikan alam. Jadi kata hubungnya ialah untuk. Seterusnya, penggunaan bioplastik digalakkan. Alam kita tidak tercemar. Jadi kata hubungnya ialah supaya. Jom kita bina ayat majmuk untuk soalan yang pertama. Bioplastik mudah diperoleh. Bioplastik mesra alam. Jadi kalau murid lihat daripada dua ayat tunggal yang telah diberikan, okey, kita ada persamaannya iaitu bioplastik. Okey, bioplastik mudah diperoleh, bioplastik mesra alam. Jadi kita boleh gabungkan menjadi bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Okey, jadi ini cadangan ayat majmuk untuk soalan yang pertama. Bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan yang kedua. Bioplastik sangat sesuai. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Jadi dua ayat tunggal ini sebenarnya kalau murid lihat ayat tunggal yang kedua ini menyatakan sebab. Sebab apa dia sangat sesuai? Jadi kita perlu menggunakan kata hubung kerana. Okey, ingat kerana ni untuk memberitahu tentang sebab. Okey, jadi kita boleh cakap bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Jadi ini cadangan ayat majmuk yang kedua. Bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Sekarang kita lihat kepada soalan yang ketiga. Bioplastik mudah terurai, plastik biasa sukar terurai. Jadi diberikan kata hubungnya iaitu tetapi. Tetapi ini untuk menunjukkan perkara yang bertentangan. Jadi kalau murid lihat subjeknya berbeza. Okey, yang ini tentang bioplastik, yang ini tentang plastik. Dan yang paling utamanya ialah bioplastik ni mudah terurai. Yang plastik pula sukar terurai. Jadi kedua-dua ayat tunggal ini membawa maksud perkara yang bertentangan. Jadi kata hubung yang sesuai ialah tetapi. Sekarang kita akan cuba bina ayat majmuk yang bersesuaian untuk dua ayat tunggal ini. Bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Jadi ini cadangan ayatnya. Bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Jadi sekarang kita lihat kepada soalan yang keempat.
Bioplastik mudah dilupuskan, bioplastik boleh dijadikan baja. Jadi kata hubungnya yang telah diberikan serta. Okey, serta ni sama tugasnya macam dan. Okey, untuk menyatakan dua perkara yang hampir sama tujuannya. Jadi kita boleh gabungkan menggunakan kata hubung serta. Bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Jadi ini cadangan ayatnya. Bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Sekarang kita lihat kepada ayat tunggal, dua ayat tunggal yang seterusnya. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. Bioplastik melestarikan alam. Kata hubung yang diberikan ialah untuk. Untuk ini ialah untuk menerangkan tentang sesuatu perkara. Okey, jadi dia bagaimana kita nak gabungkan? Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. Bioplastik melestarikan alam. Jadi kita buangkan bioplastik untuk ayat tenggal yang kedua. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Okey, jadi ini cadangan ayat majmuk yang seterusnya. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Seterusnya, kita lihat kepada soalan yang keenam. Penggunaan bioplastik digalakkan. Alam kita tidak tercemar. Supaya, okey, jadi kata hubung yang diberikan ialah supaya. Supaya ini, okey, untuk menyatakan kesan dia. Okey, kesan Okey, jadi kita boleh cakap penggunaan bioplastik digalakkan. Kenapa digalakkan? Supaya alam kita tidak tercemar. Okey, cikgu bagi contoh ayat majmuknya. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Jadi ini 6 ayat majmuk, cadangan ayat majmuk yang cikgu boleh bantu murid-murid. Kalau murid ada cadangan ayat majmuk yang berbeza dengan jawapan yang telah cikgu berikan, murid boleh gunakan, tetapi mestilah tepat. Ingat, apabila kita bina ayat majmuk, mestilah tepat berdasarkan dua ayat tunggal dan kata hubung yang telah diberikan. Jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.